Rata-rata, saiz ladi hitam apabila kering ialah kira-kira 0.2 inci. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton setia Wanita hari ini? Hari ini saya bersama dengan Sugita insya-Allah akan terus menemani anda sepanjang 1 jam ini, akan terus memberi inspirasi yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit hari ini, Irin Putri Azmi. Ya, Fiza sehat? Sihat alhamdulillah. Sugi. Saya dah lama tak bergandingan dengan Fiza. So, kita dipisahkan oleh 2 kumpulan sebelum ni, tapi kan Fiza sempat juga tengok hari tu masa bersiaran Sugi sempat kongsikan antara perkara yang Sugi lakukan sepanjang tempoh PKP ni, antaranya belajar memasak. Sugi, sambil-sambil kita nak tunggu sama ada PKP ini akan disambung ataupun tidak, pengumuman yang bakal dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, nak tahulah juga dalam tempoh PKP sepanjang ni selain memasak, apa aktiviti yang dilakukan oleh Sugi? Kalau yang saya dah kongsikan, saya cuba memasak. Dah seminggu saya tak masak sebenarnya. Mak saya yang masakkan, dan saya pergi banyak berjoging lah. Tapi yang terbaru saya mencuba adalah buat photoshoot dekat rumah sendiri. Sendiri. Macam mana saya tu? letak tripod, saya beli ring light tu. Saya letak telefon saya, lepas tu gunalah timer. Saya ambil a few shots. Adalah saya dah upload dekat Instagram saya. Tapi baru satu je lah photoshoot yang saya lakukan. Mungkin kalau bukan minggu ini, minggu hadapan saya nak cuba lagi photoshoot kat rumah. Ini yang gambar pakai sehari tu ke? Ya, betul. Inilah yang kita katakan pelbagai aktiviti yang boleh kita manfaatkan sebenarnya di rumah. Kadang-kadang kalau kita seorang, kita buat aktiviti itu seorang. Tapi kalau dengan ahli keluarga, kita lakukan pelbagai aktiviti bermanfaat di dalam rumah. Dan sambil-sambil itu, kita juga sekali lagi nak ingatkan anda penonton-penonton Wanita hari ini dan juga kami yang berada di studio ini tentang kes positif COVID yang telah pun dilaporkan semalam. Tapi Sugi, kita nak ucapkan tahniah dahulu. Sebab kami nak ucapkan tahniah kepada anda semualah, terutamanya sebab telah membantu frontliners dalam kalau kita lihatlah dalam meningkatkan bilangan kes sembuh baru, iaitu 4,521 kes sembuh baru. Tahniah kepada anda semua. Dan juga kes baru yang dilaporkan setakat semalam adalah 2,176, Fiza. Kalau kita lihat, memanglah angkanya semakin menurun. Tapi saya kira belum lagi masa untuk kita menyambutnya, sebab kita masih lagi perlu bersama-sama berjuang dalam menurunkan lagi bilangan angka ini kalau boleh sehingga kosong lah. Betul, janganlah kita selesa sangat. Kita tengok angka kes positif hanya 2,176, kita rasa okey, dah boleh keluar ramai-ramai, tak ikut SOP dan sebagainya. Yang paling penting sekali sebenarnya dalam kita nak terus melandaikan lengkungan COVID-19 ini, kita harus menjaga diri kita, orang di sekeliling kita dengan mengikuti segala SOP yang telah pun disediakan. Yang paling penting, jaga kebersihan diri. Janganlah kalau dah keluar-keluar tu nampak makanan terus makan. Kena cuci tangan. Okey, Fiza. Okey, Fiza, dan bercakap mengenai aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah. Ini antara aktiviti yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau semalam Uyaina ada kongsikan tips yang ke-29 daripada Lactogro, ini dia tip yang ke-30, iaitu masa untuk movie. Cubalah aktiviti Nestle Lactogro ini yang terkenal sebagai jenama Grow Happy untuk anda sekeluarga. Tip inspirasi Grow Happy yang ke-30, Movie Time. Tentukan satu hari untuk sama-sama tonton movie yang dipilih ikut giliran masing-masing. Lepas tu tanyalah balik si manja apa yang paling diingat dalam filem itu. Jadi
Jadi, dia akan terbiasa faham dan fokus bila menonton. Si manja akan cepat faham bila dia sendiri tak meragam. Pastikan perutnya selesa dengan Nestle Lactogro untuk berikan keselesaan pada perut mereka dengan probiotik L-Reuteri. Idea bagus kan saya kira? Betul. Dan saya kira masa untuk movie bersama dengan anak-anak, sesi keluarga yang dapat dimanfaatkan ini juga antara waktu orang kata berkualiti yang boleh kita luangkan dalam tempoh PKP ini. Okey, tapi sebelum kita nak kongsikan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini, macam biasalah, hari Selasa pasti ramai yang dah bersedia dengan pen dan kertas nak tahu apakah menu yang bakal kita kongsikan pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata anda saksikan dahulu apakah yang bakal dikongsikan oleh Anik World hari ini. Silakan. 祝新年，新年来到了。Hai semua. Walaupun sambutan Hari Raya Cina telah pun berlalu, namun kemeriahannya masih lagi terasa. Pastinya dengan rangkaian produk OBT by Glow Glowing. Memperkenalkan Lipmade OBT yang mengandungi bahan-bahan semula jadi seperti shea butter, olive oil, honey oil, collagen dan vitamin E yang mana dapat membantu mengekalkan kelembapan kulit bibir kita. Itu yang penting. Selain itu, teksturnya yang cukup ringan dan variasi kod warna boleh dijadikan lip matte, eyeshadow dan juga blusher. Ini pula liquid foundation OBT, ianya full coverage, mempunyai dua kod warna seperti anda dapat lihat di sini, light dan juga medium. Kandungannya yang cukup hebat termasuk minyak badan manis, minyak argan dan paling best, ada SPF 30 yang dapat membantu melindungi kulit daripada sinaran cahaya matahari. Manakala buat anda yang nak bersiap sepatas kilat tu, memperkenalkan Two-Way Cake Powder OBT. Boleh dipakai sebagai foundation dan juga bedak biasa. Ada 3 kod warna, light, natural dan medium. Ianya jimat masa, jimat tenaga dan jimat duit anda. Lipmade OBT ini harganya hanyalah RM40 dan untuk Two-Way Cake Powder harganya RM59 dan liquid foundation RM69 sahaja. Kami turut membuka peluang kepada anda yang ingin mencari pendapatan bersama OBT. Pendaftaran sebagai ejen adalah percuma dan anda juga akan dapat baju dan banting OBT secara percuma. Jadi apa tunggu lagi? Hubungi kami di 012-934-5383. Terus dapatkan info lebih lanjut di media sosial dan laman web OBT HQ. Bagi yang berminat untuk membeli produk-produk ini, boleh terus ke laman web obthq.com atau media sosial OBT HQ di Instagram, Facebook dan Telegram, atau boleh beli dengan ejen-ejen berhampiran anda. Dan jangan lupa kita ada kontes #selfieOBT menangi hadiah wang tunai bernilai RM1,000. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Anik World atas perkongsian itu tadi. Baik Fiza, ke topik kita pada hari ini. Hari Selasa biasalah masak-masak kan. Dah tak sabar anda di rumah pun. Hari ini topik kita adalah masakan berasaskan lada hitam. Awak suka lada hitam? Suka sangat. Dan kalau kita boleh kongsikan tentang lada hitam ni pula Sugi kan, sebenarnya selain daripada banyak manfaatnya dan rasanya yang sedap dan sedikit pedas sebenarnya, mungkin ramai juga yang tak tahu sebenarnya lada hitam ini dah mula pun terkenal sejak daripada 4,000 tahun yang lalu, yang mana pada zaman itu lada hitam yang sangat tinggi dan banyak manfaatnya ini digunakan sebagai mata wang. Dan malahan di Eropah pula ia dikenali sebagai raja segala herba. Oleh sebab itulah, kerana banyak manfaat kebaikannya, ia dinamakan sebagai raja segala herba. Dan kebanyakan masakan-masakan di Eropah ini, tak kiralah masak steak ke, masak pasta kan, apa sahaja pasti akan menggunakan lada hitam. Kalau kita pun saya kira kalau nak masak apa-apa pun mesti ada masukkan lada hitam sedikit. Dia ada macam kick lah, dia ada extra sikit. Kalau mak saya, kalau ada sesiapa yang dia tahu pergi ke Sarawak, dia akan suruh mereka tolong belikan lada hitam Sarawak. Dan bercakap mengenai manfaat lada hitam ni Fiza, satu sudu kecil lada hitam iaitu 6 gram mempunyai khasiat di mana ada vitamin K, zat besi dan juga manganis. Siapa tahu kan kalau lada hitam. Tapi janganlah ambil lada hitam tu makan macam tu je. Macam-macam tau kalau kita dengar tentang lada hitam ni. Ada yang kelakar, ada yang kita nak percaya betul atau tidak pun ada juga. Tapi ni kita nak kongsikan sebentar lagi. Dan macam biasa, kalau anda ada sebarang perkongsian ataupun nak terus lihat kami bukan sahaja di kaca TV, anda boleh terus lihat kami di Facebook WHI TV3. InsyaAllah kami akan terus bersama dengan anda untuk berkongsi pelbagai menu istimewa berkaitan lada hitam hari ini. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita dan juga resepi-resepi untuk anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Okey, baik, kembali bersama kami dan seperti yang kami dah war-warkan tadi, hari ini topik kita adalah masakan berasaskan lada hitam dan tadi Fiza dan saya dah kongsikan serba sedikit mengenai orang kata sejarah lada hitam dan manfaatnya. Dan tanpa melengahkan masa, Fiza, kita dah pun bersama dengan tetamu pertama kita yang akan berkongsi resepi demo daging masak lada hitam. Saya kira ini mungkin antara menu yang menjadi kegemaran ramai ataupun menu biasa yang orang masak dekat rumah. Tapi mungkin Puan Hidayah Kamarudin nak kongsikan kelainan dan juga keistimewaan resepi demo daging masak lada hitam ni. Hello, Assalamualaikum. Salam Fiza. Hai Puan Nur Hidayah. Ya, saya sedap. Okey. Puan Hidayah, mungkin boleh kongsikanlah serba sedikit tentang menu yang nak dikongsikan pada hari ini. Okey, terima kasih wanita hari ini. Okey, menu hari ini kita akan share tentang demo daging masak lada hitam. Okey, di sini menunya sangat simple sebenarnya. Sebab kenapa saya cakap simple? Sebab dia boleh makan. Sebenarnya ni adalah menu berpantang juga tau. Sebenarnya boleh jadikan menu berpantang. Okey. Okey. Dekat screennya sekarang, kita ada bawang merah, bawang putih, halia. Okey, ada Kicap kicap lemak manis. Kita ada kicap pekat. Okey. And then ada 2 tablespoon lada hitam, sebut lada hitam. Okey, apa tu? Kita ada garam, rasa dan last tu adalah kerisik dalam 1 tablespoon. Ada kerisik. Okey, itu yang special dia sikitlah. Okey. Okey, baik Puan Nur Hidayah. Kalau kita lihat kan, mungkin Puan Nur Hidayah boleh kongsikan. Kalau dah resepi nama dia daging masak lada hitam, pastinya lada hitam tu perlulah lebih bagi dia ada kan sedikit. Tapi kadang-kadang kita tak naklah lada hitam tu orang kata terlebih sangat sehingga kan pedas sangat. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kalau kita gunakan berapa banyak daging, berapa sudu ataupun berapa banyak lada hitam yang diperlukan. Ya. Okey, untuk yang resepi saya ni, dia dalam kondisi dia punya daging dalam 500 ke 1 kilo. So kita pakai dalam 2 tablespoon sajalah. Sebab kalau terlalu banyak nanti dia sangat panas tau. Sebab lada hitam ni unsurnya panas tau sebenarnya. Tapi kan nak tahu jugalah, kadang-kadang lada hitam ni kalau terlebih dia akan memberi rasa yang berbeza. Dia ada rasa macam pedau orang kata kan, ataupun pahit-pahit sikit kan. Ya, betul. Tapi nak tahu juga dalam penggunaan lada hitam ni, ada orang dia beli lada hitam biji tu dia tumbuk sendiri. Ada orang dia beli serbuk yang lebih halus. Jadi bila macam tu kan sukatan dia dah berbeza-beza kan. Betul. Kalau boleh kongsikan mana yang lebih elok dan sesuai untuk kita gunakan dalam masakan menu hari ni? Okey, personally saya memang suka buat benda yang renyah, orang cakap, yang lambat tapi sebenarnya hasil dia lagi bagus. Sebab macam contoh, macam kalau lada hitam tu, kalau boleh kita beli yang brown yang bulat-bulat tu dan kita tumbuk. Kita tumbuk. So bila kita tumbuk, kita boleh agak dia punya kehalusan lada hitam tu. Kalau kita blend, nanti terlebih blend jadi hancur sangat kan. So kalau maksudnya setiap makan yang kita makan tu, bila kita setiap kali gigitan kita boleh rasa dia punya lada hitam tu yang lagi best tu. Okey. Itu yang lagi ni. Okey. Baik. Puan Hidayah nak tahu juga, biasanya kalau orang masak katakan steak ke apa, mereka perap daging tu menggunakan lada hitam. Kalau nak masak daging masak lada hitam ni, ada tak Puan perap ke? Ada tips yang baru yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton? Okey, sebenarnya kalau nak perap pun boleh. Tak nak perap pun tak apa. Tapi kadang-kadang kita zaman sekarang ni semua nak cepat kan. Tapi orang cakap lada hitam ni satunya, kalau kita masak, kita simpan dalam macam kadang 2-3 hari. Macam tak adalah sampai 2-3 hari, tapi dalam 1-2 hari. Dia punya, bila kita simpan, kita hangat, dia punya resapan tu akan masuk. Dia lagi jadi lagi sedap. Itu bayang-bayang kita orang kat studio ni. Puan Hidayah, tadi di awal tadi Puan Hidayah ada katakan yang sebenarnya ia juga menu ni sebenarnya sesuai juga untuk mereka yang berpantang. Kenapa? Betul. Kenapa dia sesuai untuk menu orang berpantang? Okey, sebab selalu sedia maklum orang berpantang selalunya menu dia mesti ada lada hitam. Sebab kita lepas bersalin kan. Hello, Puan Hidayah. Hello, Puan Hidayah. Tapi, hello? Ya, boleh dengar. Teruskan. Okey, hello? Ya, teruskan. Kenapa dia penting untuk orang dalam pantang tu?
Okey, cuma kita orang cakap dalam panas sebab dia memanaskan. Sebenarnya hitam ni panas tau sebenarnya unsur dia. Okey. Jadi baik. maksudnya orang dalam pantang pun bolehlah makan daging boleh. lada hitam ni. Adalah Boleh. menu yang berbeza sikit Betul-betul, cuma jangan masuk kerisik lah. Kerisik tak susah lah untuk dalam pantang. Okey. Baik, Puan Nur Hidayah. Kalau boleh lah kan, mungkin Puan boleh kongsikan di mana penonton WHI boleh dapatkan resepi ini ataupun resepi-resepi lain daripada Puan. Okey, tak ada masalah. Boleh pergi ke IG saya. Dekat sana kita akan share macam-macam menu. Jakuza_inspired untuk IG. Dan FB kami di page Dapur Dahlia kami. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Hidayah. Terima kasih. Okey, terima kasih kita. Alright, Okey, Sugi. baik. Mungkin ramai lepas ni nak pergi beli daging. Lada hitam dah memang ada kat rumah. Okey, Kebiasaannya antara bahan asas yang kita ada nak cuba menu daging masak lada hitam hari ni. Kalau tak ada daging pun rasa boleh je masak menggunakan telur. Telur masak lada boleh. hitam? Boleh. Jarang-jarang cuba tapi boleh ayam boleh. Cendawan pun boleh sebenarnya. Cendawan. Saya buat cendawan masak lada hitam lah. Memang sedap tu. Sedap Sugi. Serius sedap. Okey, lepas ni saya cuba. Okey. Shiitake tau. Okey, dan sebenarnya kami juga nak kongsikan kepada anda penonton-penonton. Kalau tadi kami nak kongsikan serba sedikit tentang sejarah dan juga manfaatnya. Hari ini rakan wartawan kita Tasha telah pun menyediakan sedikit laporan trivia berkaitan lada hitam ini. Apa kata anda saksikan? Tahukah anda lada hitam merupakan sejenis tanaman berempah? Tanaman yang berasal dari Asia Tenggara dan China ini bukan sahaja dapat dijadikan sebagai rempah dalam masakan, ia juga mempunyai nilai perubatannya yang tersendiri. Terdapat lebih daripada 3 jenis lada, namun yang sering digunakan ialah lada hitam dan lada putih. Berbeza proses pengeringannya berbanding lada putih. Buah lada hitam lebih matang dan kering. Buah lada mentah yang berwarna hijau kemudian dikeringkan untuk dijadikan hitam berkerut dan layu. Rata-rata, saiz lada hitam apabila kering ialah kira-kira 0.2 inci. Lada hitam mengandungi sekitar 4.6 hingga 9.7 piperin yang menyebabkan ia sedikit pedas dan panas, kurang sedikit berbanding dengan lada putih. Fakta keempat, tahukah anda piperin di dalam lada bermanfaat untuk membakar lemak badan? Ia memainkan peranan penting untuk diet kerana dapat mencegah terbentuknya jaringan lemak baharu. Selain itu, tahukah anda dahulu perubatan tradisional sering mengesyorkan bahawa wanita membersihkan tubuh badan dengan lada hitam selama 3 minggu. Ia dikatakan dapat membantu melegakan keletihan serta mengurangkan kesakitan otot. Lada hitam juga berguna untuk rambut anda. Ia ternyata dapat membantu menghilangkan klimomor di kepala. Namun begitu, penggunaan lada hitam secara berlebihan juga tidak disarankan. Ternyata lada hitam bukan sahaja sesuai dijadikan sebagai penambah perasa dalam masakan, tetapi banyak kegunaan dan khasiatnya yang dapat membantu dalam kehidupan seharian. Nah, apa jua yang kita ambil atau gunakan, pastikan kita tahu seimbangkan penggunaannya. Janganlah guna banyak sangat, lepas tu payah pula nak bersihkan lah, ada masalah yang lain pula. Betul lah, kan dah ambil lebih pula lada hitam jadi cerit berit dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Okey, kita nak kongsikan kepada anda penonton menu yang seterusnya. Kalau kebiasaannya Sugi, 2 bulan saja lagi insya-Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan ni, antara menu yang popular pastinya apa tahu? Roti John. You pun suka kan? Saya suka roti john. Tapi yelah, sebab saya vegetarian, sejak saya jadi vegetarian, susah sikit nak dapat vegetarian version roti john. Mungkin kita boleh usahakan sikit. Jangan risau. Hari ini kita nak kongsikan satu lagi roti john yang istimewa. Jauh sebenarnya. Kita tak terbangkan, tapi kita bersama dalam talian hari ini bersama dengan Encik Muhammad Rizwan Saidi Rosmada. Hello, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Hai Encik Rizwan. Sihat ya? Ya, saya sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini nak kongsikan bersama dengan kami resepi roti john ayam lada hitam. Pertama kali saya dengar roti john ayam lada hitam. Wow. Okey, mungkin Encik boleh terus kongsikan apakah keistimewaan roti john ayam lada hitam ni? Okey, baik. Resepi ni sebenarnya dia sangat simple. Hanya beberapa bahan saja yang diperlukan. Dan sebenarnya bahan-bahan ni pun ada dekat rumah. Okey. Dan contohnya bahan yang kita perlukan ayam dan juga bawang pula yang dipotong dadu, garlic. Kita perlukan setengah sudu serbuk kaki ayam, setengah sudu serbuk lada hitam. Kita perlukan sos tiram dan juga sos black pepper lah. Dan juga 1 cawan air.
Alright. Rizwan, nak tanyalah juga, kalau kebiasaannya cakap tentang roti john ni orang faham dan imaginasi mereka adalah roti john yang biasa. Tapi macam mana sebenarnya Rizwan yang boleh datangnya inspirasi untuk membuat resepi roti john ayam black pepper ni ataupun lada hitam? Alright, so biasanya kita tahu kalau roti john dekat pasar malam ataupun bulan puasa ni dia lebih pada rempah-rempah. Dia ada biryani, dia ada rempah kari. So untuk tema lada hitam ni kita nak mudah dan senang. Sebab lada hitam biasanya semua ada dekat rumah. So maksudnya tak ada halangan lah kalau kita nak buat roti john dekat rumah dengan bahan yang ada dekat dalam rumah saja. Very simple lah. Kita guna pakai apa je yang ada kat dalam peti ais kita tu, dekat dapur kita segi, lebih mudah kan? Betul. Baik, Encik betul. Ridwan, kalau boleh kongsikan juga, biasanya kan roti john tu, kalau kita dah orang kata dah siapkan simpan lama-lama, dia jadi macam soggy orang kata kan? Lembik. Kalau Encik Rizwan sendiri dah buat tu, macam mana nak supaya kita elakkan lah, kalau kita nak sediakan untuk family kan, kita elakkan daripada buat simpan lepas tu jadi lembik macam tu. Dia memang biat orang kita sebenarnya. Orang kita ni suka yang berkuah banyak. So kalau nak elakkan dia daripada terlalu dia lembek, jadi kita kena balance lah. Kan balance. Sebenarnya ni menu sihat. Tapi jadi tak sihat kalau kuah tu terlalu banyak. Tapi biasalah orang Malaysia memang suka yang bersos. Kan. Kita suka semuanya extra. Tapi jangan risau, Sugita dia jaga makan, dia makanan sihat. Cik Rizwan nak tanyalah juga, macam tadi kalau kita kongsikan ada macam-macam rasa perbezaannya, apatah lagi kalau kita lihat dari segi bahannya kan. Jadi mungkin dari segi perbezaan rasa roti john ayam lada hitam ni, adakah dia tetap sama dengan rasa roti john yang kebiasaannya kita makan, ataupun ia ada nuansa rasa yang berbeza, rasa yang berbeza-beza sikit? Sudah semestinya dia rasa black pepper tu lah. Sebab main kita adalah black pepper, dan di sini resepinya kita nak tunjukkan bahawa hanya beberapa bahan saja, dia tak perlu banyak bahan masuk, tapi rasa dia tu setanding dengan yang di pasar malam bulan puasa yang kita makan di bazar Ramadan. Maksud kata bahan yang digunakan walaupun sikit tapi very powerful. Sedap terasa dia punya rasa tu. Okey, baik. Nak minta roti john tu tapi nak kurang sos. Lah, order. Encik Rizwan, kalau kita lihat tadi Encik letakkan 3 jenis sos ya, mayonnaise, sos cili dan juga mustard, betul? Ke Bukan apa mustard, sos? cheese. Cheese. Sebab orang kita ni memang sekarang trend kan nak makan semua dengan cheese. Anak saya yang kecil-kecil tu pun nak juga makan semua dengan cheese. So sekarang dah jadi trend makan dengan cheese. So jadi saya memang very simple lah. Tapi kalau dekat rumah ada salad, boleh tambah lebih sihat, lebih berkhasiat. Saya tengok pemurah betul ya kalau kita tengok sampai terkeluar isinya. Saya nak order tapi saya nak kurang sos dengan tak nak cheese. Boleh ke macam tu? Boleh. Nak lebih black pepper. Orang order kan selalu macam tu kan. Macam-macam dia nak. Dari Langkawi ya. Langkawi. Okey, sebenarnya mungkin boleh kongsikanlah juga kan Cik Rizwan, selain daripada resepi roti john ayam lada hitam ni, apa antara lain yang mungkin resepi-resepi ataupun menu yang kebiasaannya dimasak oleh Cik Rizwan tetapi mungkin ada menggunakan lada hitam ke ataupun menu-menu lain? Sebab saya ni seorang baker, saya membuat roti, saya menggunakan perniagaan bakery di Langkawi. So lada hitam ni very versatile. Kita boleh gunakan sebagai tapak pizza, topping pizza. Kita boleh juga gunakan untuk curry puff misalnya. So dia sangat versatile lah. Makan dengan nasi pun boleh sebenarnya. Okey, Instagramnya? Ya, Instagram Encik Rizwan. Saya aktif di Facebook. Okey. Kalau tengok di Facebook, Riz the Baker. Ataupun baru-baru ni adalah saya buat di YouTube channel untuk saya kongsikan pengetahuan saya berkaitan dengan roti dan bakery dekat Malaysia. Okey. Kalau saya dan Fiza di Langkawi, selepas semuanya orang kata lebih selamat untuk kita travel, kita akan singgah bakery Encik Rizwan ya. Boleh insyaAllah. Nantikan kami. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih Encik Rizwan. Sama-sama. Okey, baik Fiza. Itu resepi kedua, tapi selepas ni kita ada satu lagi resepi iaitu demo cendawan brokoli lada hitam. Nampak tak saya dah excited semacam. Ini menu untuk Sugita Chandran. Betul. Okey, kita bersama dengan Puan Zuraida Ismail daripada Ida's Kitchen yang berada dalam talian ketika ini. Hello. Hello. Hai, selamat tengah hari Puan Zuraida. Selamat tengah hari, Fiza. Okey, baik.
Puan Zuraida, okey. Setahu kami, Puan banyak berkongsi resepi di Facebook dan YouTube. Jadi nak tahulah, nak masak cendawan brokoli lada hitam ni. Sebab saya baru bergiat nak masak-masak. Mungkin Puan boleh kongsikanlah. Kalau bagi orang yang berjinak-jinak nak masak ni, macam mana nak masak cendawan dan brokoli masak lada hitam ni? Sebenarnya masakan tu senang aja. Yang cendawan shiitake tu kena, kalau kita beli yang kering ke atau basah tu, kita kena rendam dulu. Okey. Kan? Okey. Jadi resepi ni selain daripada untuk kita makan untuk orang yang sihat, orang yang dalam pantang ke pun boleh juga makan ni. Okey. Puan Zuraida, mungkin boleh kongsikan antara bahan-bahan asas yang lain yang digunakan, sebab ada setengah orang dimasak dia hanya tumis menggunakan bawang putih saja. Tapi kalau kita lihat bahan-bahan Puan Zuraida ni meriah di situ. Kalau kita kongsikan. Betul-betul. Bahan-bahan dia ada bawang besar, bawang putih, halia, daun bawang, kaedah menggunakan sayuran lah, brokoli, cendawan, cili benggala tu lah, kapsikum yang merah dan kuning, sos tiram. Kalau nak pekat sikit kuah dia, kita gunakanlah tepung ubi atau tepung jagung. Okey, baik Puan. Mungkin boleh kongsikan juga, adakah cendawan yang digunakan yang paling sesuai adalah cendawan shiitake ataupun cendawan lain pun boleh dicampurkan sekali? Boleh. Semua boleh. Cendawan apa pun tak apa. Kita guna berbagai-bagai. Boleh pelbagai cendawan apa pun tak apa. Yang cendawan dalam tin tu pun tak apa. Yang dah siap, yang ada dalam tin tu kan boleh juga. Ikutlah cita rasa kita. Ikut cita rasa masing-masing lah. Betul. Puan Ida nak tanya jugalah kan, kalau kita cakap tentang hari ni, sebenarnya hero masakan kita ni lada hitam. Tapi lada hitam ni ada macam-macam jenis. Ada lada hitam yang popular, mungkin ramai orang guna, lada hitam Sarawak, ada lada hitam biji, lada hitam separa hancur, lada hitam serbuk dan macam-macam lagi. Tapi bagi Kak Ida, adakah semua jenis masakan ini menggunakan lada hitam yang sama, ataupun sebenarnya lada hitam ni pun ada ikut juga? Kalau masakan macam ni, lada hitam apa yang sesuai? Masakan begini, lada hitam apa yang sesuai? Kalau boleh dikongsikan dengan penonton kami. Okey. Dia masakan dalam masakan ni ada juga macam-macam dia punya macam akak masak ni, lada hitam ni akak beli yang lada hitam biji tu dikisar kasar sedikit. Jadi kalau kita masak yang untuk yang lauk macam seperti macam kita masak mi hailam ke apa tu, lada hitam tu kena serbuk. Jadi kalau masak macam kita yang macam akak masak ni, kena ada rasa biji-biji tu, dia punya rasa tu lagi sedap lagi. Bila kita makan tu macam gigit-gigit sikit. Sekali kena macam sampai tergigit-gigit. Ya betul, rasa tu sedap. Kalau serbuk tu dia rasa lain sikit lah, dia punya serbuk tu. Okey, tapi Puan nak tahulah, katakanlah kan nak masak juga cendawan masak brokoli dengan lada hitam, tapi dah tak ada lada hitam, ada sos lada hitam kat rumah. Boleh tak? Ataupun rasa dia memang tak ngam? Pun boleh juga. Itu dah emergency, boleh pakai lah. Itu nama dia semudah 1, 2, 3 kan? Tagline akak pun mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Cepat, sedap, mudah dan menyelerakan. Memang sangat menyelerakan kalau kita lihat apa yang sedang Kak Ida masak ni. Kak Ida mungkin boleh kongsikanlah juga kan, selain daripada menu yang dikongsikan hari ni, apa lagi kebiasaannya yang selalu Kak Ida kongsikan dengan rakan-rakan Kak Ida sendiri, menu yang menggunakan lada hitam? Akak gunakan dengan ikan, daging ikan pun akak gunakan lada hitam juga. Daripada daging ayam, ikan pun boleh. Ikan tenggiri pun boleh. Boleh. Akak gunakan macam panggang ke, letak lada hitam, atau kita buat cara macam ni juga, tapi kita gantikan ikan. Kita gantikan sama. Cendawan tu kita gantikan dengan ikan sendiri. Boleh. Kalau kita lihat kat skrin ni memang menyelerakan. Kalau dah ada nasi, saya boleh makan terus sekarang. Boleh post ke sini ke macam mana tu? Sugita tadi ingin nak makan? Boleh. Okey, mungkin Kak Ida ada tips tak macam mana sebenarnya kalau kita nak masak masakan yang ada menggunakan lada hitam ni? Ada tak sebarang tips? Sebab kadang-kadang kan ada setengah orang, lagi-lagi kalau macam kami ni mungkin baru-baru nak belajar masak, takut terlebih rasanya pedau ke, pahit ke. Apa sebenarnya cara terbaik kalau bagi orang yang baru-baru nak belajar masak ni? Okey.
Kalau orang nak baru-baru masak ni, jangan letak banyak sangat. Kalau macam resepi akak tu lebih kurang boleh makan untuk 4 orang tu, letak dalam satu sudu besar. Jangan banyak sangat. Kalau terpedas pun kadang orang tak suka makan juga pedas kan. Belum masuk mulut dia dah rasa macam terbakar pula. Okey, baik. Puan, boleh Puan kongsikan bagi yang belum sempat lagi mengetahui lebih lanjut mengenai resepi-resepi daripada Puan, di mana mereka boleh mendapatkan resepinya? Okey, resepi akak di FB Kak Ida. Page Kak Ida, Ida's Kitchen. Di YouTube, Kak Ida's Kitchen. Di FB Kak Ida, Zuraida Ismail. Okey, baik. Terima kasih. Ada 400,000 followers di situ. Wow, tahniah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini di Wanita Hari ini. Okey, Sugi, kita dah belajar 3 menu hari ini. Yang pertama, kita dah kongsikan resepi daging masak lada hitam. Yang kedua, roti john ayam lada hitam. Dan yang ketiga, cendawan brokoli lada hitam yang mungkin ramai dah tak nak pergi telefon suami, dah order online kan? Betul. Tapi ada lagi resepi yang istimewa. Masak lada hitam guna udang, sedap tak awak rasa? Udang mungkin kita dengar biasa, udang dan juga pucuk kacang. Itu tak pernah dengar lagi. Okey, tapi lepas ni kita nak kongsikan itulah masak demo udang dan pucuk kacang masak lada hitam. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Terpaksa berpisah sekejap dengan Sugita kerana ada sesuatu yang istimewa juga kami nak bawakan kepada anda selepas ini. Tapi sekarang ini, seperti yang dijanjikan awal tadi, kami nak kongsikan satu lagi menu terakhir pada hari ini, iaitu demo pucuk kacang masak lada hitam bersama dengan udang. Dengar pun dah mengiurkan. Jadi sekarang ini, dalam talian kita bersama dengan Puan Nurhayati Ahmad. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Dah masak ke belum tu kat rumah? Dah masak dah. Standby dah masak siap. Alhamdulillah. Hari ni masak berapa menu? Hari ni satu je lah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan juga kepada penonton kita resepi pucuk kacang masak lada hitam bersama dengan udang. Kalau boleh dikongsikan. Saya tak tahu. Mungkin juga penonton-penonton tertanya, apa pucuk kacang sebenarnya? Pucuk kacang tu kalau kita pergi pasar raya biasanya dia ada dijual dekat Hero, Econ Safe, Lulu. Dekat pasar lah ya? Pasar tapi tak semua pasar raya ada lah. Kalau dia akan tulis pea sprout. Okey, itulah pucuk kacang. Ya, dia macam sejenis toge. Okey. Boleh kita teruskan apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita sediakan menu kita pada hari ini? Okey, hari ni kan bahan asas dia lada hitam. Mestinya ada lada hitam lah. Okey. Kita ada bawang Holland, carrot, bawang putih tu kita cincang halus. Halia tu dihiris halus juga. Sebut lada hitam tu saya pakai 2 sudu. Lada hitam tu lada yang kasar tu kita tumbuk dia. Okey, lada biji tu lah. Kita tak nak pakai yang dalam botol yang dah siap tu kan. Lepas tu secukup rasa kita pakai juga dalam 2 sudu. Sos tiram, sos lada hitam juga, udang dan sayur dia lah, sayur pucuk kacang tu. Okey, kalau kita lihat sini yang pertama sekali ditumis dahulu bawang putih dan juga halia. Kalau boleh kongsikan kenapa bawang putih dulu? Bawang putih tu kita nak bagi dia aroma sikit. Okey. Seterusnya? Terusnya dah masuk halia kan. Kemudian kita masukkan sos semula. Okey. Kita nak tanya jugalah hari ini kalau kita tengok heroinnya pucuk kacang, kemudian ada pula pelakon tambahannya udang. Kalau ada setengah orang dia mungkin nak gantikan udang tu dengan bahan-bahan lain, adakah sesuai ke ataupun kurang sikit rasanya nanti? Kalau saya memang suka kalau dia dikawinkan dengan udang tu. Nak bagi rasa manis tu ke? Ya, manis udang tu kan. Memang sedap. Okey. Kena cuba. Mungkin Puan boleh kongsikanlah juga kan, adakah ini memang resepi turun-temurun ke, resepi yang dicipta sendiri ke, ataupun resepi kegemaran anak-anak dan ahli keluarga sebenarnya? Ini memang resepi kegemaran kita orang sekeluarga lah. Memang setiap minggu tu, dalam seminggu tu memang kita akan masak resepi ni. Tapi nak tahulah macam mana boleh dapat ataupun belajar mula-mula buat resepi ni? Ada kawan jugalah yang recommend sebab dia cakap ini sesuai kah untuk menu diet.
Oh, okey. Tapi kalau kita cakap sesuai untuk menu diet ni kan, mungkin kita boleh berbalik kepada fungsi dan juga manfaat lada hitam tu sendiri. Sebab ramai kita pun dah tahu lada hitam ni merupakan raja herba kalau di negara Eropah tu kan, kerana terdapat pelbagai manfaatnya. Dan mungkin boleh kongsikanlah apa kaitannya lada hitam ni dengan menu diet sebenarnya? Lada hitam kan dia salah satu faktor yang boleh menurunkan berat badan juga. Dia kan panas macam tu, memanaskan badan kita kan. Itu salah satu jugalah yang saya memang suka letak lada hitam dalam masakan. Okey. Kalau sekarang ni dah dimasukkan pucuk kacangnya, dan kemudian berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk buat masakan ni? Sebab mungkin kita tak nak rasa pahit ke, ataupun kita tak nak sayur kita terlalu layu ke, bagaimana Puan? Dia tak payah lama-lama sangat. Sebab kalau terlalu lama dia jadi layu, dia tak crunchy. Kita makan tu rasa macam tak sedap pula kan. Kita memang masukkan sekejap, tutupkan dia sekejap. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikanlah juga sebenarnya kan, antara lain selain daripada resepi yang dikongsikan hari ini, menu-menu lain yang kebiasaannya Puan guna pakai bahan utamanya lada hitam Puan. Saya pakai dalam laksam sebab saya adalah penjual laksam. Kuah laksam memang kita akan gunakan lada hitam. Okey. Jadi selain daripada tu Puan, apa lagi yang Puan gunakan? Memang kalau kita makan laksam tu kan, kalau kita dapat hirup kuah tu, kemudian kita tergigit lada hitam tu, memang akan menaikkan lagi rasa laksam tu sendiri kan? Memang dia akan rasa sedap lah, rasa pedas. Dia ada aroma dia sendiri kan lada hitam ni. Okey. Selain daripada laksam, mungkin Puan boleh kongsikanlah apa lagi antara menu-menu popular lah yang seringkali mungkin Puan kongsikan. Biasalah kita akan buat daging masak daging masak lada hitam tu lah. Daging lepas tu steak ke. Baiklah, Puan boleh kongsikanlah masa sawang Facebook ataupun Instagram untuk mungkin penonton-penonton wanita hari nak tengoklah apa antara lain menu-menu istimewa yang selalu dikongsikan. Okey, Facebook saya Nurhayati binti Ahmad, ataupun dalam kurungan ada Cik Noh. Biasa orang akan panggil saya Cik Noh. Dekat saya pun ada IG juga, boleh pergi dekat IG saya Cik Noh juga. Kat sana pun ada juga lah saya kongsikan resepi-resepi yang masak di rumah lah. Okey, baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Nurhayati. Terima kasih. Alright, terima kasih. Tapi nak tanya Puan Nurhayati tengok drama tak? Drama apa tu? Takdir yang tertulis. Ya. Suka tak lagu tu juga? Suka sangat. India kan? Betul. Jadi selain pada Puan, boleh. Jadi sebab Puan Nurhayati suka, penonton pun ramai yang suka, termasuk saya. Kami hari ini nak kongsikan kepada anda penonton wanita hari ini persembahan Kendati daripada Emilia. Kita saksikan. Detik yang mana ingin kau padam, hati yang mana ingin kau simpan. Adakah aku, adakah dia? Saat yang mana ingin kau hapus dari hatimu tentang diriku, kerana kau tahu kita selamanya pasti turut kau merasakan jalan kita penuh tanda tanya. Namun apapun jika denganmu terlalu melengkapi berat rasa yang menyerang, karena aku adalah dirimu dan hanya
Jalan kita penuh tanda tanya, namun apapun jika denganmu terlalu melengkapi berat rasa yang menyerang, karena aku adalah dirimu dan hanya aku yang percaya cinta ini, yang percaya, ku percaya kendati apapun. Sedap sangat lagu Kendati versi piano daripada Amelia yang juga merupakan OST drama Takdir Yang Tertulis yang merupakan drama paling hangat saya kira sekarang ni. Rakan saya Fiza Sabjahan pun menanti-nanti episod terakhir malam ini. Kenapa tu Fiza? Berdebar-debar. Berdebar-debar. Bukan saja lagunya best dan pasti bukan saya saja. Tadi guest kita, tetamu kita pun tak sabar. Dan juga penonton-penonton wanita hari ini pasti tak sabar nak tengok episod terakhir pada malam ini dan nak tahu siapakah pemilik suara unik di sebalik lagu OST tersebut. Silakan Sudi. Betul, Fiza. Okey, kesudahan dramanya kita akan ketahui malam ini. Tapi sekarang kita nak ketahui lebih lanjut mengenai lagunya, iaitu Kendati daripada Amelia. Hai Amelia. Hai, Assalamualaikum. Amelia sihat? Alhamdulillah sihat. Orang kata apa macam excited. Tak tahu nak cakap macam mana. Okey, Amelia. Bukan Amelia seorang yang excited. Saya kira rata-rata semua orang yang menonton drama Takdir Yang Tertulis excited. Dan lagu Amelia, lagu Kendati ini memang orang kata mempunyai impak bagi drama itu. Mungkin Amelia boleh kongsikanlah mana dapat orang kata inspirasi untuk menulis lirik lagu ini dahulu. Sejak dulu lagi bila dengan Radius One daripada 2007 saya bersama dengan Radius One, memang saya akan selalu akan dapat kalau tak skrip dia dah siap, sinopsis dia yang penuh, kita memang berbincang sejak awal lagi to get the whole momentum. Jadi saya memang tahu cerita tu. Kadang-kadang pelakon belum casting lagi, saya pun memang dah tahu watak-watak yang dah tersedia dalam dalam production punya atur cara lebih kurang macam tu. Jadi itulah saya dapat connectkan cerita tu dalam lagu tu. Okey, kalau kita tengok liriknya Amelia, detik yang mana ingin kau padam, hati yang mana ingin kau simpan, saat yang mana ingin kau hapus. Wow, deep sangat tu. Okey, baik Amelia. Tapi Amelia tak tahu kesudahan dramanya kan? Saya tak boleh cerita. Anda akan tengok sendiri malam ni episod terakhir. Saya baca skrip dah tapi saya tak boleh cerita. Okey, tak apa, jangan cerita. Okey, baik Amelia. Tajuk lagu ini Kendati. Bagaimana kenapa Amelia memilih tajuk ataupun nama Kendati bagi lagu ini? Okey, Kendati bermaksud walaupun. Dan saya memang sebenarnya seorang yang suka tulis lagu yang lebih direct to the point, tapi saya suka macam gunakan perkataan-perkataan tertentu untuk replace sesuatu perkataan yang lain demi untuk puitis dia dan cara menyanyi yang lebih sedap. And saya memang seorang peminat sinonim. Okey, baik Amelia. Dan kini di YouTube sudah pun ada music videonya, lyrical videonya. Ya? Sebab kita memang plan untuk shoot official music video tapi susah untuk Hello Amelia. Cara kita orang lah. Jadi kita dapat shoot yang ni dalam office je. You know, macam tak ada. So kita ini yang terbaik yang kita dapat lakukan dalam orang kata apa keadaan lagi beberapa hari nak PKP macam tu. Jadi it's quite difficult. Akhirnya macam walaupun dia orang kata apa banyak dugaan dia, tapi alhamdulillah penerimaan tu sangat bagus dan sejak kita keluarkan 31 Januari dia masih lagi trending and that is I'm very grateful. Alhamdulillah. Jadi ada perancangan nak buat music video yang sepenuhnya tak Amelia? Ataupun okey dengan apa yang ada? Saya rasa mungkin the ship has sailed. Saya rasa macam
tempat untuk kita nak lakukan muzik video sebab kami sendiri sekarang ni tengah dalam rangka promosi dan juga saya tengah siapkan lagu-lagu artis lain juga dan saya tak rasa kita orang ada masa kot. Mungkin tak ada lagi perancangan buat masa ni. Okey, baik. Saya dengar tadi lagu-lagu artis yang lain. Tapi nak tahu lagu-lagu daripada Amelia. Apa antara lagu-lagu yang ada dalam orang kata file Amelia lah yang belum lagi ataupun masih dalam perancangan untuk tahun 2021? Saya sebenarnya tengah rancangkan satu album yang memang dalam tu ada banyak lagu yang saya nak sangat kongsi dengan semua, tapi at the same time saya memang betul-betul tengah fokus untuk beberapa artis lain lagi. Setakat pada hari ini memang Okey, Amelia. Tak boleh kongsi. Saya memang excited tak boleh kongsi. Okey, mungkin kurang jelas sedikit di sana tapi yang saya pasti ada album buat tahun 2021 ini. Dalam perancangan. Ada album dalam perancangan. Memang kita akan rakamkan satu album, tapi sebelum sambil saya siapkan tu saya ada lagu-lagu yang saya perlu siapkan untuk artis yang lain dan saya kira ramai yang memang akan terkejut dan sangat seronok lah kalau dengar artis yang terlibat dan saya sendiri such an honor with them. Okey, baik Amelia, selamat maju jaya Amelia. Kami pun mendoakan yang terbaik buat Amelia dan akan menantikan album Amelia. Tapi buat masa sekarang kami semua akan menikmati lagu Kendati ini dan menanti drama takdir yang tertulis episod terakhir malam ini. Ya, hari episod yang terakhir dan saya juga ada macam surprise untuk semua yang dengar lagu Kendati. Kita akan pukul 3 nanti kita akan keluarkan official karaoke version untuk mereka. Baik. Karaoke lagu. Okey, terima kasih banyak-banyak Amelia. Jaga diri. Bye-bye. Bye. Okey, baik, itu dia Amelia dan seperti yang Amelia kongsikan pukul 3 petang hari ini versi karaoke buat anda semua. Baik, kita akan berehat sebentar. Fiza dan saya akan kembali selepas ini. Cinta mudah gugur wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, kembali bergabung di hujung siaran ini. Terima kasih kita ucapkan kepada anda kerana sudi bersama dengan kami sehingga ke penghujung siaran. Tetapi sebelum berpisah, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Ini berita baik buat ibu-ibu dan juga adik-adik yang bersekolah. Kini pembelajaran lebih mudah dan menarik dengan Didik TV KPM, program pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran kurikulum kebangsaan. Pendidikan melangkau bilik darjah di mana sahaja anda berada dan bila masa sahaja. Ikuti Didik TV KPM setiap hari dari jam 7 pagi hingga 12 malam bermula 17 Februari di NTV7 dan YouTube NTV7 Malaysia. Esok pastikan anda nantikan kerana ada macam-macam pengisian menarik yang telah pun disediakan dan juga direncanakan untuk anda semua. Okey, Sugi, insyaAllah esok kami di Wanita Hari ini akan terus kembali bersama dengan anda tentang topik yang saya kira ini antara peranan dan tanggungjawab yang harus diambil oleh seluruh anggota masyarakat. Ya, iaitu dadah peranan orang terdekat. Pastinya orang terdekat perlu memberikan sokongan dalam membantu orang-orang yang terjebak dalam aktiviti dadah. Okey. Apapun esok. Ya, ketahui perbincangannya esok bersama dengan rakan setugas yang lain. Kami mengundurkan diri kami sehingga di sini saja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawanti ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati.